هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Tidaklah sekali-kali seseorang mukmin merasai kekenyangan daripada kebaikan, yakni ilmu, sehingga hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga dia akan terus mempelajari dan mengkaji sehinggalah ajal menjemputnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sediakan tempatnya adalah jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majlis ilmu untuk mengikuti sambungan pengajian tauhid yang membicarakan asma wa sifat, membicarakan nama-nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk menambah keimanan dan ketakwaan serta memantapkan akidah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah tis'atan wa tis'ina ismah mi'atan ghaira wahidatin man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, yakni yang diserahkan kepada kita orang awam. Adapun kepada Rasulullah
tidak kurang daripada 3,000 nama-nama Allah dikemukakan pada Rasulnya. Dan manakala kepada para malaikat tidak kurang daripada 10,000 nama-nama Allah. Lalu Rasulullah bersabda, watis'ina isman mi'atan ghaira wahidah, 99 100 tanpa satu, yakni 99 nama Allah. Man ahsaha, barang sesiapa yang membaca, menghafal, mempelajari, dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita yang membaca nama-nama Allah pada malam ini serta mempelajari, menghayati dan beramal, mudah-mudahan Allah terima kita sebagai ahlul jannah, insyaallah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المنزل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alhamdulillah. Dan kita bagi nama Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita bicara al-mutakabbir. Apa makna al-mutakabbir? Allah taala yang maha megah dan sifatnya takabbur. Sifat Allah taala takabbur. Allah yang maha megah, yang maha sombong, yang maha angkuh, dia segala-gala. Dan kita telah belajar pada kuliah yang lalu, Allah bermegah tanpa bergantung dengan apa. Allah Ta'ala dia bersombong pun dia tidak bergantung dan tidak terikat dengan sesiapa. Dia nak megah pun dia tidak bergantung, tak terikat dengan apa-apa. Adapun kita manusia ni kalau nak bermegah kena terikat. Contoh, kita nak memegah jadi orang kaya mesti ada harta. Kita nak bermegah dengan pangkat perlu ada pangkat. Kita nak bermegah dengan
anak-anak kita semua pegawai-pegawai tinggi, hartawan, meliang kena ada anak. Apa yang kita bermegah, kita perlu kepada alat-alat bermegah. Adapun Allah tidak perlu pada alat untuk bermegah, sebab sifat dia megah dah. Sifatnya takabbur. Kita yang jahat pergi ambil sifat Allah. Kita telah ambil sifat Allah, jadi takabbur. Itulah cerita orang tua-tua dulu, iaitu macam mana kambing yang sombong. Kambing ni sombong. Dalam kumpulan dia yang paling sombong. Dia kata, alangkah baik kalau aku jadi seperti harimau. Tahap kemuncak sombong ni, dia nak sombong lagi. Memang orang sombong, dia akan lagi sombong. Dia tak akan turun pada sombong kalau dia nak sombong, kecuali ada kesedaran. Maka kambing ni cerita ni tuan-tuan, pengajaran. Dia kata, aku nak jadi sombong ni kalau boleh macam harimau, nak jadi macam gajah besar sangat. Dia kata, masakan aku boleh jadi besar? Kalau harimau tu boleh lah kan. Dia kata boleh lah. Maka dia terlupa. Kambing ni terlupa ya. Orang sombong ni dia terlupa segala-gala. Dia terlupa dia ni iaitu dia berpijak di bumi yang mana. Dia kata, aku nak pergi tempah sarung harimau. Nak pergi tempah lah, buat kulit harimau ni. Dia nak make up harimau ni. Maka berjayalah kambing. Dia tempah satu pakaian harimau. Lepas dia sarung muka tangan, berjalan. Harimau berjalan begini kan. Dia pun boleh berjalan juga. Dia boleh berjalan. Cara berlari dia boleh berlari. Macam-macam gaya dia boleh tunjuk belakang. Dia lupa. Dia tak pandai bercakap macam harimau. Dia terlupa. Kambing ni terlupa. Dia pergi kat kambing lah, semua lari. Dia berdabik dadah. Hebat aku ni. Tak ada orang boleh challenge aku di Subang Bistari ni. Aku yang paling hebat. Semua kambing lari tengok dia. Wah, dia ni kambing. Dia pakai sarung harimau. Lepas tu dia terlintas, aku nak pergi duduk sekali dengan harimau lah. Dia terlupanya dia ni kambing, dia terlupa dia ni tak boleh bersuara harimau. Maka dia pergilah ke hutan dengan sombong dan angkuh ni. Sampai di hutan dia tengok, ada harimau. Dia masuklah kumpulan harimau. Harimau tanya dia, apa khabar? Pelik harimau ni kata, kenapa? Harimau tanya, apa khabar lah ya? Dia tak boleh buat suara harimau. Harimau ni sembang-sembang lah pokok dia kata pelik. Dia kata ni kawan baru ni, dia kata pelik ni, kata dia tak boleh meraung macam kita meraung. Dia bertebik. Tanya apa khabar, dia bertebik. Maka marilah tok penghulu lah, tok empat lah kan, pengurusi ke harimau dia datang. Dia pun dengar mulut, kecup perut lah. Lepas tu tok penghulu dia tanya, apa khabar juga? Dia tak boleh suara sebab dia tak sama. Tok penghulu kata, bahang dia makan mati begitu tuan-tuan. Itulah ya manusia ni, kita ni kita ni jangan berpakaian kesombongan.
Kita jangan mengambil pakaian Allah. Sombong, megah ni semua pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang angkuh, dia yang ada sifat keakuhan dia sendiri. Kenapa kita nak ambil sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Besar musibah. Cukuplah dengan sifat manusia nisyan, pelupa. Cukuplah sifat manusia. Allah berfirman, alam nakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Takkah kamu perhati, aku ciptakan kamu daripada air mani yang hina. Walaupun kita dah berpangkat banyak harta, kita ni kacak, lawa, apa semua, ya Allah, aku ni asal pada air mani je, ya Allah. Terutamanya ketika kita berada tahap dipuji, disanjung, dipuja. Na'udzubillah min zalik. Ketika itu lupa, tuan-tuan. Memang lupa. Allahu Akbar. Jangan kata sesiapa, saya sekalipun, kalau tidak diberi peringatan oleh tuan-tuan dan perempuan sendiri, mudah lupa kita ni. Mudah lupa. Allahu Akbar. Itulah ya, kita ni mudah lupa. Maka begitulah. Sebab apa? Sebab kita sombong. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala layak baginya sebab namanya Al-Mutakabbir. Namanya Al-Mutakabbir. Bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang sombong ni. Bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga syurga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhul jannah hatta la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga hatta sehinggalah seseekor unta yang dapat memasuki lubang jagung. Maka begitulah bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sombong. Itulah ya, kita dah belajar itu hari Al-Mutakabbir. Itu hanya sambungan sikit je, tuan-tuan. Dan Al-Mutakabbir di sini, sebelum kita nak memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kita kena rendahkan diri kita. Kita tidak akan kenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah kalaulah kita bersifat dengan sombong. Contoh kata Ar-Rahman yang kita dah belajar, Allah Subhanahu Ta'ala yang Maha Penyayang. Kita tidak akan faham Ar-Rahman Allah sehingga kita jadi seorang penyayang. Kita tidak akan faham Ar-Rahim Allah. Ini kita dah belajar sehingga kita akan jadi sifat kasihani. Kita sayang kepada sesama kita, bukan kata ke keluarga, bahkan saudara-saudara mukmin kita. Kita sayang dan kita kasihi. Jangan kata sesama mukmin, orang-orang yang bukan Islam pun ada perasaan sayang kat dia. Kita sayang kat dia seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun berkali-kali dipukul, dibelasah, dihina oleh Abu Talhah. Antaranya Abu Talhah ni suka ganggu Rasulullah. Setiap kali Rasulullah melewati rumah Abu Talhah, Abu Talhah dia cam, dia baling dengan sisa-sisa makanan busuk. Pendek kata, Rasulullah keluar rumah dalam keadaan pakaian bersih, balik ke rumah semula dalam keadaan pakaian sekotor-kotor. Maka isteri Rasulullah bertanya, gerangan siapakah yang mengganggu kamu ya Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan kecuali Abu Talhah, kata isteri Rasulullah. Maka Rasulullah beritahu, Abu Talhah tidak bersalah, yang bersalahnya aku. Setiap kali aku melewati rumahnya, kebetulan dia mencampur sisa-sisa najis makanan busuk, maka kena pada pakaian aku yang salah. Tengok Rasulullah dia bentuk hati.
Rasulullah dengan husnuzan bentuk hati. Satu hari Rasulullah sedang solat, geram Abu Talhah ni kepada Rasulullah. Dia ambil perut unta dah berbambusu, lama dah dia peram. Kalau kita peram lah ya, lama dah simpan. Dia kata aku nak serkup ke atas Muhammad. Satu hari dia tengok Rasulullah sedang solat, maka dia ambil daripada perut unta yang sudah berbambusu, maka diserkup ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Pun Rasulullah tidak marah. Masih Rasulullah beritahu pada isterinya, Abu Talhah tersilap orang. Dia sebenarnya nak buat orang lain, dia tersilap. Sampai begitu jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungan. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala Abu Talhah ni dia menanggung sakit. Rasulullah dapat tahu apabila Rasulullah lalu di hadapan rumah Abu Talhah, tak ada apa-apa balingan. Maka Rasulullah bertanya jiran Abu Talhah, ke mana Abu Talhah pergi? Jawab jirannya, Abu Talhah sedang sakit. Kalau kita padam muka, memang aku dah buat sembahyang hajat. Walaupun tak sembahyang hajat pun Allah tak suka begitu kan. Banyaklah tuan-tuan datang Ustaz Wali, tolonglah kalau boleh hantar jin kat dia balik. Asyik dah hantar kat saya. Lepas tu saya sahaja je tanya, nak bagi grade A ke wang, grade 1 ke 2, 3. Kalau 1 mati saja kita nak test. Grade 1 mati, nak hantar balik ni. Grade 2 parah, grade 3 cedera. Bagi grade 1 Ustaz. Oh ya Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Bagi grade 1 mati. Tak apa, saya tak pergi sembahyang jenazah dia. Saya kata munasabah, Allah panjangkan permasalahan awak ni. Munasabah lah kata. Allahu akbar. Maka begitulah ya dendamnya kita, sebab kita tidak menghayati sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita belajar tuan-tuan, saya pemengajar, kita tidak ambil, tak belajar sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itulah kita kena kenal diri kita. Adakah diri aku ni penyayang? Ar-Rahim, sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ar-Rahim. Adakah kita ambil sifat pengasihan ni? Adakah kita jadi seorang pemaaf? Allahu akbar. Adakah kita ni jadi seorang pendendam? Dia dua tu je tuan-tuan, dendam, pemaaf. Kalau tak pendendam, pemaaf. Tak pemaaf, dendam. Tak apa, saya maafkan dia. Itulah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah pergi ziarah Abu Talhah, dia tengok Abu Talhah sakit, maka Rasulullah sempat bertanya, wahai Abu Talhah, berapa hari kamu tak makan? Kata Abu Talhah, dah banyak hari aku tak makan. Orang sakit macam mana tuan-tuan ya? Lalu Rasulullah pergi dapatkan kurma dan makanan. Rasulullah suap ke mulut Abu Talhah. Boleh kita nak suap ke mulut Abu Talhah? Jangan kata tuan-tuan Ustaz Malik belum tentu lagi tu. Allahu akbar. Namun kita nak belajar tuan-tuan ya, supaya kita jadi seorang pemaaf. Boleh kita ambil, kita suap kat mulut dia, bukan suap bagi penumbuk. Allahu akbar. Jauhnya kita dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita nak belajar tuan-tuan,
Sebab kita tidak mengamati kata-kata Imam Ghazali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang sesiapa yang mengenal dirinya, nescaya dia kenal Tuhannya. Dia akan kenal Tuhannya. Jadi kita hari ni tak kenal diri, tuan-tuan. Kita mengajar surau masjid macam saya lah, tuan-tuan yo, tapi tak kenal diri lagi. Sebab itulah kita belajar nama-nama Allah, kita tak kenal Allah. Sebab kita tak kenal diri kita. Kita berada, kalau kita berada dalam zon bukan penyayang, bukan pengasihan ni, kita berada dalam zon pendendam, pemarah, pembenci. Itu semua adalah racun hati kita. Inilah yang kita nak buang, tuan-tuan. Pendendam, pemarah, pembenci. Benci aku. Allahu Akbar. Rasulullah tidak pernah mengungkap kata-kata benci aku, melainkan Rasulullah sentiasa simpati. Ini akhlak Rasulullah yang kita nak belajar, tuan-tuan ya. Rasulullah simpati. Itulah. Maka kita tidak akan kenal Allah Ta'ala kalau kita tidak kenal diri kita. Kenal diri kita adalah man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Rasulullah bersabda, barang sesiapa yang merendahkan diri, nescaya Allah angkat derajatnya. Antaranya kita boleh kenal Allah. Orang sentiasa merendahkan diri, dia boleh kenal Allah. Allah angkat derajat. Setinggi-tinggi derajat adalah mengenali Allah. Kita kenal Allah. Macam mana kenal Allah? Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai, tidak sebanding dengan segala sesuatu. Tak boleh kita nak serupakan Allah dengan sesuatu. Tak boleh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fala tadribu lillahi al-amsal. Maka jangan kamu membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu. Kita tak boleh nak banding zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Tak boleh. Yang kita duk belajar nama-nama Allah, bukan begini nama Allah, bukan begini nama Allah. Namun Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita setakat ni je nama. Wahal banyak lagi nama-nama Allah yang 99 ni pun tak terhafal lagi kita kan. Allahu Akbar. Baik. Sama juga dengan kita mengenali Al-Malik. Kita tidak akan kenal Al-Malik. Oh, Ustaz Malik tu boleh kenal lah. Al-Malik Allah SWT kita tak kenal. Kita tidak kenal sifat dia merajai. Dia raja, segala raja. Kalau kita masih lagi berajakan nafsu, kita tak kenal, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita belajar, kita mengajar, namun kita masih lagi berajakan nafsu. Masakan kita boleh kenal Al-Malik. Cara kita nak kenal Al-Malik yang kita dah belajar, kita kena buang berajakan nafsu. Kita dah buang, maka kita boleh kenal. Sama juga dengan Al-Quddus. Apa makna Al-Quddus? Tengoklah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Masakan kita boleh kenal Maha suci Allah kalau kita tidak pernah mensucikan diri daripada segala sifat mazmumah. Allahu Akbar. Kerdil saya ni, tuan-tuan. Saya nak mengajar tauhid asma wa sifat ni, kerdil saya, tuan-tuan. Kerana tuan-tuan paksa saya mengajar, saya terpaksa lah, tuan-tuan ya. Bukan sekadar nak mengajar, sekadar muzakarah, mutalaah sesama kita. Ada tuan-tuan yang lebih arif, lebih tahu pada saya, maka beritahulah pada saya. Maka Al-Quddus telah diterjemahkan termasuk oleh Imam Fakhrazi rahimahullahu ta'ala, iaitu dalam memahami Al-Quddus, kamu telah mensucikan segala sifat mazmumah kamu. Banyak sifat mazmumah kita kan, teramat-amat banyak, termasuk dendam, benci, pemarah. Ini semua sifat mazmumah. Apa-apa sifat takabur, sum'ah, hujub, riya, ini semua, dendam, ini semua.
Ini semua sifat mazmumah. Hasad, su'uzzan, ini semuanya adalah sifat mazmumah. Lawang dia sifat mahmudah. Lawang dia sifat terpuji. Mazmumah sekeji-keji. Banyak kita tuan-tuan dan puan ya Allah. Oleh sebab itulah perbanyak oleh kita dengan ucap Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini di antara doa-doa yang dibaca oleh rasul-rasul para anbiya, termasuk iaitu Nabi Daud alaihissalam. Semua baca doa-doa. Masing-masing Nabi dan Rasul mengaku zalim. Nabi Nuh alaihissalam pun mengaku dia ni zalim. Kita ni tak kala tak mengaku tuan-tuan ya. Kita mengaku aku ni orang zalim. Aku banyak khianat pada diri aku, anak-anak, isteri, suami, masyarakat, binatang, hatta kita dah lupa kita banyak mengkhianati maruah Islam. Sehingga orang-orang bukan Islam tak berminat dengan Islam gara-gara kita banyak mengkhianati Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah. Lama Rasulullah memperkenalkan Islam, mensucikan Islam, tetapi kita telah menodai Islam. Sabang hari bilanglah kita dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah tuan-tuan, kalimah-kalimah ni, kalimah-kalimah sebegini sebenarnya iaitu untuk mengenali diri kita yang banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah assalam. Kita tidak akan kenal Allah Taala assalam yang maha penyelamat. Kita tak akan kenal Allah Subhanahu wa taala ataupun assalam Allah Subhanahu wa taala yang maha penyelamat. Dialah yang menyelamatkan segala-gala. Kita tak akan kenal kalau kita tidak Islamkan, kita tidak menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak jadi kita sebagai seorang Muslim, kita tak akan faham. Dalam pelajaran pun kita tak akan faham tuan-tuan, melainkan kita datang dalam keadaan berserah diri pada Allah, bahawa Allah Ta'ala penyelamat. Kita tidak akan kena al-mu'min. Apa al-mu'min? Yang maha menjaga keamanan, kemakmuran. Allah Subhanahu wa taala pemelihara segala keamanan. Sehingga seseekor harimau apabila dia bergurau dengan anak dia, dia tarik kuku kan. Harimau apabila dia nak bergurau, dia tarik kuku. Harimau apabila dia nak makan makanan, kita tengok tuan-tuan, dia boleh guna taring dia, gigi dia selembut-lembut daripada sekeras-keras. Tuan-tuan pernah tengok harimau makan buah durian? Pernah tak? Pernah tuan-tuan tengok harimau makan buah durian? Jangan gelak. Pernah tengok ke tak? Ni tuan-tuan, Subang Bisari tak ada harimau, pokok durian tak ada. Kalau kita duduk di kawasan hutan-hutan tuan-tuan, saya zaman budak-budak dulu tuan-tuan ya, kalau pergi ke hutan, kalau kita tengok buah durian ni selonggu, kat biji ni tuan-tuan licin, dia betul-betul sunnah Nabi, dia makan ikut sunnah. Kalau tuan-tuan tengok harimau, subhanallah, kulit dia tak berterabur, dia longgok setempat. Biji dia tuan-tuan, dia letak balik dalam kulit tu, licin, selicin-licin tuan-tuan. Itulah harimau ada dalam kawasan tu. Tengok tuan-tuan, kalau kita cuba makan buah durian, kulit tak tahu ke mana tuan-tuan, kulit satu hal, biji tu bergoreh-goreh kan, tak habis tuan-tuan, campur dah. Boleh kenal kalau harimau dia makan buah durian ni tuan-tuan,
Biji dia tak ternampak gigi. Setajam-tajam gigi. Ini boleh jadi pengajaran. Betul-betul dia hidupkan sunnah Nabi. Dia makan sampai licin boleh buang. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan dia. Allah Ta'ala jaga keamanan walaupun dengan sebatan gigi. Begitulah kita tidak akan kenal nama Allah Ta'ala Al-Aziz Al-Muhaimin, yang maha penjaga, kalaulah kita tidak jaga kehormatan diri kita, kita tidak jaga amanah Allah, kita tak akan kenal Al-Muhaimin Allah. Ini yang kita belajar, tuan-tuan. Begitu juga Al-Aziz, yang maha perkasa. Kita tidak akan kenal keperkasaan Allah kalau kita masih kekal, masih kita memperkenalkan keperkasaan kita, keegoan kita, kehebatan kita, keserlahan kita. Ya Allah, kita tidak akan kenal Al-Aziz. Begitulah Al-Jabbar, yang maha menggagahi di atas segala kegagahan. Kita tidak akan kenal Al-Jabbar Allah selagi kita mengakui gerak-geri daripada kita, melainkan ucaplah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan kita nak angkat satu masjid surau ni, jangan kata kita nak angkat segelas ni, tuan-tuan. Kita tidak ada kuasa kalau Allah tidak bagi kuasa untuk minum. Hatta seteguk air liur pun kita tak mampu. Sekelip-kelipan mata kalau kita nak bergerak, kalau Allah Ta'ala tidak izin, tak boleh. Jangan kata selangkah sedenyutan jantung, tak boleh, tuan-tuan dan puan. Itulah kalimah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan, tak ada kebolehan, melainkan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itulah termasuk Al-Mutakabbir. Kita tak akan faham selagi pada diri kita ada kesombongan. Kita ni sombong, tuan-tuan. Nampak je saya ceramah ni tak sombong. Kita ni ada kesombongan, terutama saya lah, tuan-tuan ya. Kita ada kesombongan. Cuba isteri tegur kita sekali, boleh terima? Kita boleh praktik lah, tuan-tuan. Isteri kita tegur, anak kita tegur kita, tuan-tuan pun tegur saya. Kalau kita boleh terima dengan berterima kasih, ketika itu, tuan-tuan, jahatnya syaitan la'natullah, dia mainkan sepak ego kita. Anta belajar di mana? Kan sebab dia berilmu ni. Anta belajar di mana? Kitab mana anta baca? Tuan-tuan, wal'iyyazubillah mizalik. Anta baca tu kitab biasa tu. Ana ni habis kitab, dengan kitab-kitab ana telang dah. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, ya Allah, sombong, tuan-tuan ya. Kita ada kesombongan. Allahu Akbar, terutamanya waktu kita memandu kenderaan di jalan raya. Ni tuan-tuan lagi sombong, lagi sombong. Motosikal sombong dengan motosikal, kereta sombong dengan kereta. Ya Allah, masing-masing jadi pangan tu raya berlaku, tuan-tuan. Dia jadi sombong berlaku. Jangan kata orang lain, tuan-tuan. Saya kawan bagi pinjam kereta BM 10 siri, ada 10 siri. Tak tahu siri-siri tak apa faham. Mau kata siri-siri 11 siri ada. Kita naik kereta harga mahal ni, tuan-tuan. Wah, tu macam ni ya. Macam ni nak makan kereta mahal ni, tuan-tuan. Baru kita buka pintu tutup gerak. Lepas tu parah pinjam kereta kan, kita nak tahu. Lepas tu kita lock tu, tengok ke belakang.
Mesti nak tengok juga ke belakang. Jalan tu kepak, dia buka sikit kepak. Kepak tuan-tuan. Serban tak boleh pakai, pakai kopiah aja. Ni tengok tuan-tuan. Jubah pun tak standard lah tuan-tuan orang situ. Allahu Akbar. Tengok. Dia sombong ni tuan-tuan. Dia satu penyakit. Tuhan kata ada Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit nifaq. Apabila ada sombong, semua dia ada. Penyakit nifaq, penyakit su'uzan, buruk sangka. Dia akan datang semua. Penyakit hasad, dengki, tak boleh tengok orang lebih parahnya. Allahu Akbar. A'udzubillah min zalik. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala tuan-tuan ya. Lalu kita tak akan kenal al-mutakabbir Allah kalau kita berada dalam takabbur lagi. Kita berada dalam takabbur, kita tidak akan kenal al-mutakabbir Allah. Walaupun dibilang-bilang baca Quran, hadis, hujah macam-macam, tetapi kalau ada sifat kesombongan, Allahu Akbar. Ada kawan-kawan tuan-tuan duk cerita, dia kata malulah hana satu hari memperkenalkan diri, saya Ustaz Malik Al-Hafiz. Katalah saya tuan-tuan ya. Lepas tu satu hari dia berjumpa seorang hamba Allah, selambung orangnya tuan-tuan, tak bergelar ustaz. Dia kata anak ni hari tu kesedaran, dia kata bagaikan baru hidup semula. Allahu Akbar. Seronok dengan cerita-cerita kesedaran ni tuan-tuan. Dia kata dia tidak perkenalkan dia ustaz, dia tidak perkenalkan dia Al-Hafiz, tetapi semua bacaan dia ditegur belakang. Lepas satu, lepas satu. Kata subhanallah, lepas sembahyang tarawih tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia kata benar-benar hari itu adalah hari macam baru dilahirkan. Itu tuan-tuan, sombong ni tidak semestinya orang tu memiliki kekayaan harta pangkat. Dengan Ustaz Malik boleh jadi sombong tuan-tuan. Allahu Akbar, wal'iyadzubillah min zalik. Jadi macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala al-mutakabbir? Sombong Allah Subhanahu wa taala, megah Allah. Dia tidak terikat, dia tidak pinjam. Kita ni kena pinjam tuan-tuan. Kita pinjam peralatan. Macam saya kata tadi, kita nak sombong dengan harta, kita pinjam harta. Carilah harta. Kita nak sombong dengan pangkat, kita cari pangkat. Adapun Allah SWT, dia tidak perlu pinjam. Dia tidak perlu pinjam. Oleh sebab itulah kita berlindung dengan Allah daripada sombong hati. Kita berlindung dengan Allah daripada sombong perkataan. Kita berlindung dengan Allah daripada sombong perbuatan. Setiap kali apabila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membaca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, maka Sayyidina Umar tersungkur, lalu terus dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia turun dengan penuh rasa hina dina dengan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya tanda-tanda orang-orang beriman dengan keterangan-keterangan kami, dengan perintah dan larangan Allah. Apabila dibaca ayat-ayat kami, bukan sahaja ayat Quran tuan-tuan. Sesama kita, kalau tuan-tuan kata kamu ni Ustaz Malik dah sombong dah, anta ni dah sombong. Kalau kita tak boleh terima kesalahan, kesilapan, awak ni dah bersalah, awak dah melakukan perkara yang Allah Ta'ala murka,
Kalau kita tak boleh merendah lagi ketika itu, tuan-tuan, kita termasuk di kalangan orang-orang sombong. Ciri-ciri orang-orang mukmin, kharru sujada, lalu terus tersungkur rebah dia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertasbih mensucikan Allah, minta maaf di atas ketelanjurannya yang banyak dia telah merosakkan agama Allah. Dan lalu dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan nikmat sebagai kesyukuran kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang-orang yang tidak ada kesombongan. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita sujud, tuan-tuan, bukan tak sujud tilawah bertemu dengan ayat-ayat sedemikian, tetapi kita tanya diri kita, kenapa ya aku ni masih lagi sombong ya? Kenapa aku ni sombong lagi? Sebagaimana yang kita dah belajar pada kuliah yang lalu, kita masih lagi menyimpan sifat ujub. Apa makna ujub? Hairan kebolehan sendiri, rasa perangsang dengan diri sendiri. Wahal ini semuanya pinjaman belaka. Kita masih lagi memiliki sifat riya. Apa makna riya? Menunjuk-nunjuk. Kita suka menunjuk-nunjuk. Ada lagi pada kita, na'udzubillah min zalik, kita masih lagi memiliki sifat sum'ah. Apa makna sum'ah? Suka dipuji, tak suka kita dipertikai, dikeji. Kita suka dipuji, tak suka dipertikai. Orang condemn kita tak boleh. Inilah tuan-tuan yang kita nak berlindung dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan pada kita di dalam sebuah hadis yang cukup menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku ni, apa yang aku lihat sebenarnya kamu boleh tengok lagi. Kamu boleh lihat. Rasulullah sudah tengok tentang akhirat, kita belum tengok lagi, tuan-tuan. Wa asma'u ma la tasma'u, aku dah dengar tentang akhirat. Aku dah tengok azab kubur, aku tengok mahsyar, aku tengok sirat, aku tengok neraka, aku tengok syurga. Aku dah dengar semua. Aku dah dengar. Ma la tasma'u, adapun kamu ni belum dengar lagi. Pakaikan ahli neraka, pakaikan mereka diazab dalam kubur, kamu tak pernah dengar. Kamu tak pernah dengar orang-orang pakaikan orang-orang diazab. Allah berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Lagi, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tiap-tiap pagi Jumaat kan kita disunatkan baca suratus sajadah. Kalaulah kamu diperlihatkan orang-orang diseksa, diazab, baik dalam kubur, di hari di neraka, nescaya kamu akan tunduk kepala kamu. Mereka akan tunduk pada mereka, begitu takut akan azab Allah, cerita hari akhirat. Lalu kamu akan berkata, wahai Tuhan kami, kami dah lihat ya Allah, kami dah dengar ya Allah, farji'na na'mal salihah, maka kembalilah kami ya Allah, kembali semula kami ke dunia ya Allah. Kami benar-benar untuk beramal, sungguh-sungguh kami nak beramal ya Allah.
Ini dia tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar. Kerana kita tak pernah diperlihat, Rasulullah pernah diperlihat. Begitu Rasulullah beritahu kepada kita, aku pernah tengok, kamu tak pernah tengok. At-ta'atis sama', dan Rasulullah beritahu iaitu tentang langit. Wa haqqa laha an ta'ib wa haqqa laha an ta'at ma fiha. Rasulullah beritahu, disebabkan keagungan Allah hanya sekadar berbunyi-bunyi katil sahaja adalah layak baginya berbunyi. Hanya sekadar bunyi je. Kalau kamu tengok di langit bunyi guru sekadar tu je. Kamu tak tengok apa yang aku tengok sebenarnya di langit. Kamu tak tengok apa yang aku tengok di langit. Tidak ada satu pun ruang di antara 4 jari, kata Rasulullah. Ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malak. Rasulullah bersabda, tidak ada satu ruang pun di antara 4 jari kecuali terdapat malaikat. Illa wa malakun. Kamu kena ingat, ruangan-ruangan pada kita ni semua ada malaikat. Di antara celah-celah jari ni ada malaikat. Setiap titisan darah ada malaikat, dibawa oleh malaikat. Sehelai bulu, sehelai rambut, semuanya ada malaikat. Yang menggerak-gerakkan mata kamu ada malaikat yang ditugaskan menggerakkan mata kamu. Yang ditugaskan gerakkan lidah kamu ada malaikat. Tiap-tiap batang gigi kamu, langkahan kamu, kaki kamu yang melangkah, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menggerakkan anggota kamu. Kenapa kita ni angkuh, tuan-tuan? Kamu nak menghayung penumbuk kamu kena ingat ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menggerakkan tangan kamu. Jadi kerana kita tak sedar, kita ingat kita ni kita ikut aku. Ni tuan-tuan, itu sifat iblis. Ada orang mukmin, siapalah aku? Aku ni kepunyaan Allah, aku milik Allah. Jangan kata harta, pangkat, semua ada ni. Kereta bukan kereta aku, rumah bukan rumah aku, semua kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri aku yang berupaya ini bukan aku yang berupaya, melainkan Allah yang berupaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajida. Melainkan Rasulullah bersabda, terdapat malaikat yang menundukkan dahi dalam keadaan sujud pada Allah Ta'ala. Kamu kena ingat, yang kamu duduk guna anggota apa semua ni, malaikat-malaikat yang sedang sujud pada Allah melaksanakan tugas, boleh menggerakkan jari-jari. Bukan kamu boleh menggerakkan jari, Allah tugaskan malaikat. Sekalipun kita berbuat kejahatan dengan tangan ini, sekalipun kita berbuat kejahatan dengan mata ini, sekalipun kita berbuat kejahatan dengan telinga, kaki, seluruh anggota, tak malukah kita, tuan-tuan? Tanya balik, tak malukah kamu? Siapa yang menggerak-gerakkan anggota kamu sehingga kamu berbuat kejahatan? Kita tidak pernah dengar kata-kata ucapan malaikat, celaka kamu, celaka sianu, celaka kamu, malang sungguh aku bersama dengan kamu. Sebaliknya malaikat bersama dengan orang-orang mukmin. Ya Allah, beruntungnya aku dengan sianu-sianu, ya Allah. Saban malam datang ke kuliah maghrib, berada di dalam kuliah maghrib. Beruntung ya Allah, aku bersama dengan sianu-sianu
Malaikat ni suka tuan-tuan. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ada sebuah hadis yang bermaksud orang mukmin ni tuan-tuan, ahli-ahli ilmu, majlis orang penuntut-penuntut ilmu, orang mengajar dan belajar yang duduk dalam majlis ilmu, sekali dia tak datang ke majlis ilmu, mafhum daripada hadis Rasulullah, malaikat pergi cari dia. Jangan main tuan-tuan. Kita nampak begini-gini je. Sekali kita tak datang surah Ukhuwah, malaikat pun pergi jenguk. Kenapa kamu tak datang malam ni? Kita tak dengar tuan-tuan. Malaikat pun pergi berbisik kepada kita, pergilah ada kuliah malam ni di surah Ukhuwah. Tak sudut tengoklah Bollywood tu mengarut je. Kan kita tak dengar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, orang yang biasa menuntut ilmu ni tuan-tuan ya, yang biasa dengan mengajar dan belajar ni tuan-tuan, sekali kita miss, rasa susah hati, kerana malaikat yang membisikkan pada kita, jom mari kita pergi ke majlis ilmu. Ini dia tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Ada masa lagi tuan-tuan, sebab peminat bola Kelantan dengan ATM ni, boleh lagi. Kalau tak boleh, kita setakat ni tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, saya belum ke ceramah satu tempat. Dia kata, Ustaz, malam ni minta maaf, suara kami tak ramai orang. Saya kata, Ustaz tak ada kuliah ke malam ni? Dia kata, kau Ustaz datang pun tak ramai. Apa sah? Bola. Ya Allah, teruknya. Adalah tuan-tuan ya, kita tak apalah. Bola lah, tak apalah. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Wallahi, lalu Rasulullah bersabda, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Rasulullah bersabda, demi Allah, kalaulah kamu tahu ma a'lam, apa yang aku tahu, nescaya sedikit kamu ketawa, sedikit kamu ketawa, wala bakaitum katsira, banyak kamu menangis. Kalaulah kamu tahu sebagaimana aku tahu tentang akhirat, sedikit kamu ketawa, banyak kamu menangis. Wa ma talazzaztum bin nisa'i 'ala al-fursh. Rasulullah bersabda lagi, nescaya kamu tak sempat nak berseronok dengan isteri masing-masing di atas tilamnya. Tak sempat nak berseronok, pendek kata tak berkahwin lah tuan-tuan. Kalaulah kita tahu sebagaimana Rasulullah dah tengok tentang akhirat, pendek kata tak beranak pinak lah tuan-tuan. Tak beranak apa tak nak berkahwin? Berkahwin lah, tak nak. Saya tak ada mung dah nak berkahwin. Sebab dah tengok azab kubur, dah tengok mahsyar, dah tengok sirat, dah tengok neraka, tengok syurga. Tak ada mung dah tuan-tuan. Itu tak dinama ujian. Kalau kita tak pernah diperlihat, nama pun ujian. Walau, dan Rasulullah bersabda lagi, wala kharajtum ila su'adat taj'aruna ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kamu tidak akan, Rasulullah bersabda, nescaya kamu akan keluar ke bumbung rumah kamu masing-masing untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Jadi macam orang gila dah tuan-tuan. Dia keluar daripada rumah masing-masing, bumbung rumah masing-masing. Dulu tuan-tuan kan rumah dia rumah petok gitu kan, zaman Rasulullah. Kamu akan keluar daripada bumbung rumah masing-masing, berdoa di atas bumbung rumah. Tak puas hati di bawah ni, naik di bumbung biar lapang, selapang-lapang kamu berdoa. Apa doa kamu? Lawidtu anna kuntu syajaratan tu'dad. Kamu akan berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku jadi seperti tanaman lalu dipetik daripada bumi, habislah riwayat aku. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan?
Kalaulah kita diperlihatkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana Rasulullah diperlihatkan tentang akhirat, masing-masing tuan-tuan bukan sahaja tak berkahwin, tiap-tiap hari dia berdoa minta dengan Allah, ya Allah janganlah aku jadi manusia, jadilah aku sehelai rumput. Apabila dimakan oleh binatang, selesailah, tamatlah riwayat hidup aku, tak perlu dihisap lagi. Inilah tuan-tuan dan puan, sebab kita ni tak pernah tengok tuan-tuan. Kalau kita dah tengok azab kubur, tengok dah mahsyar, tengok syurga neraka, tak dinamakan ujian. Inilah yang Allah Ta'ala suka kepada kita, khususnya penduduk sekitar Subang Bistari. Allah suka kepada tuan-tuan dan puan, sebab tak pernah kita tengok mahsyar, sirat, neraka, syurga, tak pernah. Saya berceramah pun tak pernah tuan-tuan. Maka lalu kita penuh yakin apa-apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah saja tuan-tuan dan puan, wallahu a'lam bissawab. Sekiranya ada silap dan salah, saya mohon riban maaf dan mohon diperbetulkan tuan-tuan ya. Dan sama-sama kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana min al-'ulama'il muttaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil 'afiyati was salamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.